Paparan utama hari ini, Sarawak dan Petra wujudkan jawatan kuasa penyelarasan. 46 projek diluluskan di bawah sektor air di Sarawak. TYT Sarawak luang masa berbuka puasa bersama masyarakat. WAK 2024 buka peluang komuniti kreatif perkasa seni, budaya dan gaya hidup di Sarawak. KPWKM peruntuk RM116,220 kepada taska berdaftar di Sarawak. Pertubuhan Persatuan Perniagaan perlu kuasai teknologi baharu. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Crispin Fowler. Sebuah jawatan kuasa penyelarasan antara Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra dengan Kerajaan Sarawak akan diwujudkan bagi memastikan program dan projek dapat dirancang dan dilaksanakan dengan baik demi kemaslahatan rakyat negeri ini dan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat Petra bersama Kerajaan Sarawak diketuai Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg, di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Isnin. Turut hadir sama dalam mesyuarat berkenaan Timbalan Premier merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hazidah Said Aman Ghazali, Ketua Setiausaha Petra Datuk Mat Zaidi Muhammad Karli dan Peguam Besar Sarawak Datuk Safri Ali. Dalam satu kenyataan media, beliau yang juga Menteri Petra sebelum itu mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak. Sebelum itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri bertanggungjawab terhadap hal ehwal Sabah Sarawak turut mempengerusikan mesyuarat penyelarasan bagi projek rancangan tempatan banjir RTB Bandaraya Kuching di Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak. Beliau telah diberi taklimat berhubung reka bentuk RTB Bandaraya Kuching sebelum projek dilaksanakan agar manfaat projek dapat disasarkan kepada masyarakat tepat dan berkesan. Seterusnya, Timbalan Perdana Menteri ke Wisma Persekutuan untuk mendengar taklimat mengenai projek-projek Sarawak oleh agensi pelaksana projek-projek Kerajaan Persekutuan di Sarawak. Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah memberitahu sebanyak 46 projek diluluskan di bawah sektor air di Sarawak menerusi Petra iaitu 33 projek sambungan dan 13 projek baharu dengan kos sebanyak RM6.01 bilion. Tambah Ahli Parlimen Petra Jaya itu, jumlah yang telah diluluskan bagi pelaksanaan tahun 2024 adalah sebanyak RM298 juta. Katanya projek-projek yang diluluskan ini merangkumi pelindungan banjir dan banjir pantai, hakisan pantai, pemeliharaan muara, kajian pelan pengurusan lembangan sungai bersepadu, pembangunan loji rawatan kumbahan, loji rawatan inap cemar, pembangunan sistem pembentungan dan menaik taraf loji rawatan air. Dalam pada itu, beliau memberitahu Kerajaan Persekutuan sentiasa prihatin dan cakna dalam memastikan kelestarian dalam pelaksanaan projek-projek kerajaan untuk menjamin impak yang maksimum kepada rakyat Sarawak. Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Joinedi Tuanku Jaafar berbuka puasa bersama masyarakat di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Satok, Semeriang dan Padungan. Beliau bersama Timbalan Menteri di Jabatan Premier Integriti dan Ombudsman yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, Adun Satok, Datuk Ibrahim Baki dan hadirin yang lain turut menunaikan solat Maghrib, Isyak dan Tarawih secara berjemaah. Hadir sama Setiausaha Persekutuan Sarawak, Datuk Ahmad Nazri Muhammad Hassan, Pegawai Daerah Kuching Sofi Jebal dan Ketua-Ketua Jabatan. Jemputan lain terdiri daripada Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Muslim Dun Satok, Semeriang dan Padungan,
Kejuruteraan dan Limbungan Bruk, Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak, Jabatan Hutan Sarawak, Persekutuan Sarawak Feltra PPKS, Jabatan Kemajuan Masyarakat Persekutuan Negeri Sarawak dan Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Program What About Kuching WAK 2024 edisi ke-6 yang kembali menemui peminat bermula 1 hingga 30 Oktober depan bakal membuka peluang kepada komuniti kreatif mengambil bahagian dalam memperkasakan bidang seni, budaya dan gaya hidup di negeri ini. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, dengan menyertai festival ini, mereka berpeluang menonjolkan bakat dan kreativiti masing-masing sambil memperkukuhkan Kuching sebagai salah satu destinasi utama untuk acara seni dan budaya. Sehubungan itu, beliau mengalu-alukan kerjasama daripada pihak yang berminat sama ada dari sektor awam maupun swasta untuk mengemukakan cadangan menarik bagi memenuhi perjalanan festival tersebut. Let us all come together and transform this year's month of October into a spectacular showcase of artistic innovation and cultural exchange. The Ministry of Tourism, Creative Industry and Performing Art will continue to support in this community-driven extravaganza. Beliau berkata demikian dalam sidang media panggilan cadangan Call for Proposals untuk WAK 2024 di Kuching pada Isnin. Jelas Datuk Seri Abdul Karim lagi, WAK 2024 berfungsi sebagai perayaan seni, budaya dan gaya hidup yang meriah dengan menekankan konsep kepelbagaian kaum di Sarawak. It's meant to understand that it will go beyond Kuching. They're making some trials. Is it going to be another? In Cebu as well as in Miri. The inclusion of these two satellite cities or two satellite towns, the mini WAK festival in Cebu as well as in Miri in June and in August 2024, respectively, will extend this cultural extravaganza to our creative communities in Central as well as the northern region of Sarawak. We're giving it a try in Cebu and Miri, and I'm very sure I've got full confidence with the kind of effort that we've been doing in Kuching. This WAK community will also grow in Cebu as well as in Miri. Terdahulu, pengurus Festival WAK 2024, Brandon Chin, semasa berucap memberitahu pihaknya akan berusaha sedaya upaya untuk merealisasikan semua cadangan yang diterima dengan sehabis baik dan semampu mungkin. Borang untuk cadangan boleh didapati menerusi pautan www.aboutkuching.com bermula 18 Mac hingga 14 Jun 2024. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM pada tahun ini telah memperuntukkan subsidi berjumlah RM116,220 kepada Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska berdaftar yang layak di Sarawak. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata pemberian subsidi tersebut akan memanfaatkan seramai 54 kanak-kanak dari 27 taska yang telah berdaftar di negeri ini. Menurut beliau, kadar maksimum pemberian subsidi yuran pengasuhan adalah sebanyak RM180 sebulan bagi seorang kanak-kanak. Jadi, jika yuran pengasuhan kanak-kanak lebih rendah daripada kadar subsidi, maka subsidi ini diberi mengikut kadar yuran sebenarnya. Dan kita lihat kalau dikaji dari segi subsidi ini, ia bergantung yuran yang diberi ini bergantung kepada berapa yang dikena charge oleh setiap taska. Dan mengikut keadaan hari ini memang RM180 memang adalah menasabah. Cuma kalau mereka menghantar di luar lagi di taska yang private punya, mungkin dari segi fasiliti ataupun apa yang mereka boleh tawarkan melebihi apa yang diberi di bawah
RM180. Maka sebab itu kita perlu menilai sendiri berapa banyak yang kita mampu bayar dan kita menimbang apa yang kita perolehi untuk anak kita yang mungkin membayar lebih daripada RM180, di mana mereka perlu membayar sampai RM600, tetapi RM180 dibayar oleh kerajaan sebagai subsidi. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian penyampaian subsidi iuran pengasuhan kanak-kanak TASKA dan kempen keselamatan kanak-kanak dalam kenderaan yang diadakan di Kuching pada Isnin. Sementara itu, TASKA Komuniti TASKOM turut mendapat kelulusan subsidi sebanyak RM180 sebulan yang akan diberikan kepada ibu bapa berpendapatan di bawah RM5,000 sebulan. Untuk subsidi yang yuran pengasuhan TASKA Komuniti pada tahun 2024, negeri Sarawak juga diluluskan. Peruntukan berjumlah RM8,640 dengan memberi manfaat kepada 4 orang kanak-kanak. Sehingga kini, Sarawak mempunyai sebanyak 125 buah TASKA yang telah berdaftar dengan bilangan kanak-kanak asuhan seramai 2,391 orang. Pertubuhan Persatuan Perniagaan di negeri ini perlu menguasai teknologi baharu sejajar dengan perkembangan arus globalisasi masa kini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, sejajar dengan perkembangan teknologi global adalah penting untuk setiap persatuan dan organisasi menguasai teknologi baharu khususnya ekonomi hidrogen agar dapat bergerak seiring dengan kerajaan Sarawak membangunkan negeri ini. Beliau berkata demikian semasa berucap mempengerusikan Mesyuarat Agung Tahunan Dewan Perniagaan dan Perindustrian China MIRI MCCCI tahun 2024 diadakan di MIRI pada Ahad. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee yang juga adun senadin turut mengumumkan berita baik bahawa kerajaan Sarawak telah meluluskan penggunaan pengangkutan bas henti-henti tanpa caj di bandaraya itu. Menurut beliau, bas tersebut akan menggantikan kesemua 14 buah bas usang sedia ada dan akan dilaksanakan pada tahun ini. Tambahnya lagi, dengan menyediakan perkhidmatan bas secara percuma, ia bukan sahaja membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas dan bebanan golongan kurang berkemampuan, malah sekaligus menarik kedatangan pelancong ke MIRI. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Crispin Fowler. Sebelum mengakhiri berita, sila like dan share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Sorotan Majlis Berbuka Puasa Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama masyarakat di Kuching pada Isnin menutup berita tengah hari ini. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.